apa pun saya nak beritahu Syed Saddiq lah. Walaupun Datuk Seri Anwar berhadapan dengan keadaan yang sangat getir untuk mentadbir negara ni, tapi dari segi pemerintahan 3 buah kerajaan. Kerajaan pertama, kerajaan Datuk Seri Anwar. Kedua, kerajaan Ismail Sabri, kerajaan Perikatan Nasional yang dipanggil Keluarga Malaysia. Dan yang ketiga, kerajaan Muhyiddin. My Airline. Muhyiddin Yassin Airline. Tuan-tuan, kita tengok zaman kegelapan Muhyiddin. Kita ambil contoh lah. Kita kena kaji satu persatu. Kita tengok dari segi kadar defisit. Apa maksud kadar defisit, tuan-tuan? Dia ni, tiap tahun kita ada unjuran pendapatan. Okey. Kalau unjuran pendapatan kita lebih daripada unjuran perbelanjaan, maka belanjawan kita tu surplus. Kalau unjuran pendapatan kita 393.3 bilion. 393 point berapa? 3. Dan kita punya unjuran perbelanjaan pun sama, 393.3 bilion. Maka ini dipanggil bajet berimbang. Maknanya tak defisit dan tak surplus. Okey. Biasanya belanjawan itu defisit. Apa maksud dia? Gaji 1,000, kita belanja 1,200. Okey. Maknanya 200 itulah kadar defisit. Jadi kalau nak dibandingkan kadar defisit, kadar yang belanja lebih daripada pendapatan, dari segi percentage lebih belanja daripada pendapatan. Kalau dibandingkan zaman Datuk Seri Anwar, zaman Ismail Sabri dan zaman Muhyiddin Yassin, kita tengok zaman Muhyiddin, tuan-tuan, 2022 berapa kadar defisit kita? 6.5%. Kurang-kurang zaman Ismail Sabri okey sikit, 5.6%. Dan zaman Datuk Seri Anwar, kadar defisit kita telah turun dengan mendadak, tuan-tuan, 4.3%. Dan Datuk Seri Anwar pada tahun sebelum beliau dipecat daripada UMNO, kita lihat era beliau itu, bajet kita surplus. Bajet kita surplus. Dan ini yang cuba dilakukan oleh Datuk Seri Anwar. Okey. Kemudian dari segi belanja mengurus. Kita tengok keborosan kerajaan Muhyiddin Yassin. Dari segi belanja mengurus dia punya perbelanjaan mengurus dia 322.5 bilion ringgit. 322.5 bilion. Belanja mengurus zaman Datuk Seri Ismail Sabri lebih kurang dalam 395.3 bilion. Lagi naik, tuan-tuan. Tetapi di bawah pemerintahan Datuk Seri Anwar, belanja mengurus hanya 303.8 bilion. Okey. Kemudian kita tengok juga dari segi kelebihan yang diberikan kepada sistem pendidikan negara. Zaman Datuk Seri Anwar lah yang paling banyak peruntukan diberikan kepada Kementerian Pendidikan, 58.7 bilion ringgit. Ismail Sabri baru 52.6 bilion dan zaman Muhyiddin baru 50.4 bilion. Dari segi kesihatan, walaupun kita tahu zaman Muhyiddin, puaslah duit kementerian, duit kerajaan ni digunakan untuk beli vaksin dan sebagainya. Tetapi jangan terkejut, tuan-tuan. Di bawah pemerintahan Datuk Seri Anwar ini, peruntukan untuk kesihatan tuan-tuan ni paling tinggi. 41.2 bilion. Zaman Ismail Sabri baru 32.4 bilion. Zaman Muhyiddin, saudara kesihatan baru 31.9 bilion. Ada yang mengatakan bahawa kita tak memberikan perhatian kepada Sabah dan Sarawak. Dalam ucapan belanjawan Datuk Seri Anwar, beliau dengan jelas mengatakan bahawa disebabkan MA63 masih gagal dilaksanakan sepenuhnya. Maka kali ini peruntukan untuk Sabah dan Sarawak, tuan-tuan, sangat tinggi. Sangat tinggi. Kalau zaman
Muhyiddin baru 9.6, zaman Ismail Sabri 9.16 bilion, zaman Datuk Seri Anwar tuan-tuan peruntukan untuk Sabah dan Sarawak meningkat menjadi 12.4 bilion. Dari segi subsidi untuk rakyat, yang Syed Saddiq bising-bising sangat ni tuan-tuan, saya nak beritahu PM masih mengatakan bahawa subsidi untuk rakyat dijangka mencecah 81 bilion tuan-tuan. Ismail Sabri baru bagi 77.7 bilion. Dan yang korang duk sembang lebat sangat pasal Midin ni, Midin baru bagi 28 bilion ringgit saudara. Baru 28 bilion. Kalau nak banding dengan Datuk Seri Anwar ni dah hampir 3 kali ganda tuan-tuan. Dari segi bantuan tunai, bantuan tunai, ada yang dulu kita panggil BRIM, ada yang panggil STR, ada yang panggil basah dan macam-macam. Zaman Muhyiddin, semua orang kena kencing ni saudara. Kita dapat cuma 6.5 bilion bantuan tunai terus kepada rakyat. Zaman Ismail Sabri alhamdulillah naik kepada 7.8 bilion. Zaman Datuk Seri Anwar tuan-tuan, dia memperuntukkan 10 bilion. 10 bilion ringgit. Subsidi dan insentif petani dan nelayan paling tinggi. Datuk Seri Anwar bagi sampai 2.6 bilion ringgit untuk petani dan nelayan saudara. Zaman Ismail Sabri baru 1.7. Sama juga dengan zaman Muhyiddin 1.7. Peruntukan untuk perumahan rakyat. Kita tengok peruntukan untuk perumahan rakyat 2.47 bilion. Berbanding Ismail Sabri 1.5, Muhyiddin bagi cuma 1.2 bilion. Peruntukan untuk hal ehwal Islam yang korang kata bahawa Islam terancam zaman Datuk Seri Anwar ni. Berapa peruntukan untuk hal ehwal Islam? 1.9 bilion. Ismail Sabri bagi 1.5, Midin bagi 1.4 bilion saja. Bantuan awal prasekolah saudara. Zaman Datuk Seri Anwar kita peruntukkan sebanyak 788 juta ringgit. Ismail Sabri bagi baru 450 juta, Muhyiddin bagi baru 328 juta ringgit. Bonus untuk penjawat awam. Ni yang banyak orang tanya. Disebabkan kita masih lagi sedang mengkaji tentang kenaikan gaji penjawat awam. Walaupun kita tahu banyak penjawat awam ni menyokong Perikatan Nasional, tapi saudara Datuk Seri Anwar tidak pernah berdendam, tidak pernah menganaktirikan penjawat awam. Bonus untuk kaki tangan awam tuan-tuan RM2,000. Untuk pencen RM1,000. Ismail Sabri bagi setakat 700 tuan-tuan. Midin lagi sikit RM600 saja. Pesara zaman Datuk Seri Anwar RM1,000, zaman Muhyiddin dan juga zaman Ismail Sabri baru RM300. Sumbangan guru takmil dan juga kafar, termasuklah imam dan Bilal. Dulu zaman Mae dengan Midin baru RM500 tuan-tuan. Tetapi zaman Datuk Seri Anwar kita bagi sampai RM700. Nilai ambang muflis pun tidak melebihi RM200,000 berbanding dengan zaman Muhyiddin dan juga zaman Ismail Sabri antara RM50 hingga RM100,000. Jadi sebenarnya banyak benda-benda yang positif di dalam belanjawan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni kalau kita tengok secara positif. Tetapi kalau hati tu dah busuk tuan-tuan, hati tu dah hitam legam, penuh dengan kebencian, penuh dengan hasad dengki, apa pun yang kerajaan bagi, mereka tetap tidak akan berpuas hati. Mereka akan cari di mana kelemahan dan itu yang dia akan highlightkan. Dia tidak akan highlightkan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu sepintas lalu kupasan saya. Ada soalan? Silakan. Okey, Tok. Ada soalan daripada kita punya viewers Tok. Dia cakap kan, kalau kata GST tu lebih baik daripada SST, kenapa kerajaan perpaduan ni tidak melaksanakan GST? Kita kena faham, sebenarnya Datuk Seri Anwar tahun 1993, ketika dia Menteri Kewangan,
dia sendiri pun dah mengumumkan kita nak laksanakan GST. Tetapi tuan-tuan, semua orang tahu bahawa bila nak laksana GST ni, risiko dia tinggi. Rakyat akan tolak. Apa pun alasan kita bagi, rakyat tak boleh terima. Bila kita sebut sistem pencukaian baru. Hanya Datuk Seri Najib berani mengambil risiko ni. Dan akibat dia pun tahu. John Howard di Australia, bila laksana GST, John Howard hilang kerajaan. Kalah pilihan raya. Tapi Datuk Seri Najib, dia fikir, dia perlu buat sesuatu yang baik untuk negara. Maka dia mengambil keputusan, dia laksanakan. Hari ini, bukan Datuk Seri Anwar tidak memperakui bahawa GST itu baik. 1993 lagi dia dah memperakui bahawa GST itu baik. Cuma hari ini, kena faham bila nak laksana GST balik tu, tuan-tuan, dia pasti akan ada kesan inflasi. Sekarang ni kadar inflasi kita dah turun serendah 2%. Berbanding dengan zaman Muhyiddin Yassin, zaman Pak Ma'er ni, kadar inflasi kita sangat tinggi, tuan-tuan. Ogos tahun lepas paling tinggi. Saudara, sekarang tinggal 2%. Kalau tahun depan kita terus laksanakan GST, maka sudah pastilah dengan keadaan hari ini beras pun bukan setakat beras import melambung tinggi, beras tempatan pun akhirnya hilang sehingga kerajaan terpaksa melakukan 4 intervensi untuk memastikan bahawa rakyat biasa boleh menikmati beras tempatan dengan harga yang tidak lebih daripada RM2.60 1 kilogram. So, itu sebabnya kerajaan belum lagi melaksanakan semula GST. Tapi percayalah, saya tak nampak kerajaan ada banyak pilihan. Suka tak suka, dia kena betulkan balik sistem pencukaian yang telah pun dirosakkan oleh Mahathir dan Sadiq Singaraga ni.